حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini, 13 Disember 2020, bertemu lagi kita di pengajian Kitab Riyadhus Shalihin, siri yang ketiga, kuliah yang ketiga. Di dua kuliah yang telah lalu kita telah habiskan dengan membaca muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah jelas apa tujuan Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Katanya jalan yang terbaik untuk kita sebagai seorang insan untuk selamat di dunia dan di akhirat ialah dengan at-ta'addub bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tersebut di dalam mukaddimahnya itu. Maknanya tidak untuk kita berjaya mengharungi ujian di dunia ini ialah dengan beradab dengan adab-adab yang telah sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengetahui adab-adab tersebut, kita perlu banyakkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin dan menghimpunkan sejumlah hadis yang besar, lebih kurang dalam 1896 buah hadis di dalam buku ini. Kemudian 1896 hadis ini disusun, diletakkan di bawah lebih kurang 371 bab. Imam Nawawi mengumpulkan hadis dengan mengikut bab. Jadi bab yang pertama kita akan masuk pada hari ini ialah bab Al-Ikhlas. Jadi tuan-tuan, majlis hadis ini sebahagian ulama berpendapat sama darjatnya dengan majlis Al-Quran. Maknanya membaca hadis ini sama darjatnya dengan membaca Al-Quran. Ia mungkin ditinjau dari sudut kelebihan dan pahala, bukan dari sudut yang berkata itu. Kerana kalau dari sudut yang berkata itu, sudah tentulah Al-Quran ataupun kalamullah lebih mulia. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis meriwayatkan tentang seorang daripada tabi'in, namanya Abu Mijlaz. Seorang daripada tabi'in. Beliau antara murid dan sempat meriwayatkan hadis daripada para sahabat. Abdullah bin Umar, antaranya lagi Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Anas dan Jundub. Maknanya beliau
di peringkat tabi'in, maknanya beliau sempat berjumpa dengan sahabat dan tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu ketika Abu Mijlas di dalam majlis hadis, ya, di dalam halaqah hadis bersama dengan beberapa orang anak muridnya, dan ada juga orang lain yang turut sama hadir. Tiba-tiba salah seorang yang hadir berkata kepada Abu Mijlas, katanya, lau qara'tum surah. Dia kata, wahai Abu Mijlas, lau qara'tum surah. Apa kata kalau kita baca surah daripada surah-surah Al-Quran, ya? Maknanya nak mengatakan bahawasanya orang tu ingin menyampaikan bahawa kenapa kita tak buat perkara yang lebih afdal, iaitu dengan membaca Al-Quran. Maknanya beliau ingin mengajak kepada perkara yang afdal. Maka apa jawapan Abu Mijlas? Katanya ma allazi nahnu fihi, ya, ma allazi nahnu fihi, majlis yang kita sedang duduk bersama-sama ni, sedang membaca hadis ni, ya, ma allazi nahnu fihi bi anqasa ilayya min qiraati surah. Maksudnya tidaklah apa yang kita sedang lakukan ini, ya, tidaklah apa yang kita sedang membaca hadis ni bi anqasa, maknanya lebih kurang daripada majlis yang dibacakan Al-Quran, ya. Ma allazi nahnu fihi bi anqasa ilayya, ya, maknanya tidak kurang di sisi aku min qiraati surah, daripada majlis yang dibacakan padanya surah ataupun Al-Quran. Jadi Abu Mijlas berpandangan bahawa sama pahala membaca hadis seperti membaca kalamullah, ya. Dan ia kemungkinan kerana kalam Nabi pun, ya, sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tidaklah apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawanya sendiri, daripada keinginannya sendiri, tetapi ialah semata-mata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita akan masuk kepada bab pertama, ya. Kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, ya, dan memberkati ilmu beliau dan ilmu kita semua, amin. Katanya, babul ikhlas wa ihdari an-niyyah fi jami'il a'mal wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab pada menyatakan al-ikhlas wa ihdari an-niyyah, dan menghadirkan niat, ya. Tengok Imam An-Nawawi menggunakan lafaz ihdar an-niyyah, tidak menggunakan hudur an-niyyah. Hudur maknanya hadir, ihdar maknanya kita menghadirkan, ya, ada usaha di situ, maknanya kita yang menghadirkan, ya. Pada mula mungkin susah, maknanya memaksa untuk hadir, ya. Ihdari an-niyyah, hadirkan niat ke mana atau di mana? Fi jami'il a'mal wal aqwal, pada sekalian amalan kita dan aqwal, pada kata-kata. Al-barizah, sama ada yang zahir, wal khafiyah, dan yang tersembunyi. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu disuruh, ya, illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-din, ikhlas, ya, tidak ada kerana selain Allah, ya. Hunafa'a, yang lurus, ya, tidak cenderung kepada agama-agama lain. Wa yuqimus salata, dan menunaikan as-salah. Wa yu'tu az-zakah, dan menunaikan zakat. Wa dhalika dinu al-qayyimah, dan itulah agama yang betul-betul lurus, yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5, ya.
Jadi seperti yang kita sudah maklum ya, di mukadimah Imam Nawawi sendiri sudah beritahu setiap bab yang beliau susun di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, beliau akan datangkan dulu beberapa ayat Al-Quran, kemudian barulah diturut dengan beberapa buah hadis berkaitan dengan tajuk bab tersebut. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, surah Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman bahawasanya tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Ayat ni nama pun surah Al-Hajj ya, maknanya lebih dari sudut konteks korban. Jadi Allah kata tidaklah sampai daging dan darah itu kepada Allah, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tapi yang sampainya adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kamu, ya. Dan ayat ni sekiranya kita tilik pada asbabun nuzulnya, sebabnya penurunan ayat ni ialah diriwayatkan Ibnu Katsir, katanya zaman jahiliyah dahulu ya, orang Arab setelah membuat korban ni mereka akan melomorkan dan menggantung daging di Kaabah. Maka sahabat pun berkata kepada Nabi, kalau macam tu kami pun nak buat, maknanya kami lebih layak untuk buat, ya. Lalu turunlah ayat ini, ya. Turunlah ayat ini, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya, Tuhan bukanlah inginkan sangat daging dan darah itu, tapi Tuhan melihat kepada keikhlasan seorang yang membuat korban itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu di dalam dada kamu, au tubduhu, atau kamu zahirkannya, ya'lamuhu Allah, ya, Allah tetap mengetahuinya, ya, tidak ada beza, ya. Alimu al-ghaibi wasyahadah, maknanya Allah mengetahui apa yang gaib dan apa yang zahir, yang bukan gaib, ya. Gaib tu di sisi makhluk, bukan di sisi Allah. Adapun di sisi Allah, ya, semuanya jelas, ya. Kita dah belajar dalam ilmu akidah, antara sifat Allah sifat ilmu, ya. Ilmu maknanya inkishaf, maknanya terbuka semua, terang semua, tidak ada yang tersembunyi, ya, walaupun sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am, ya'lamu ma fil barri wal bahr, sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada, apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah gugur, ya, walau sehelai daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu dah. Wala habbatin, dan tidaklah walaupun sebiji, fi zulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi, ya, tidaklah gugur walaupun sebiji, katakan habatus sauda, ya, biji hitam, di dalam kegelapan malam, ya, dan di dalam kegelapan gua contohnya, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, kerana Allah lah yang mentakdirkannya, ya, Allah yang menciptanya, Allah yang mentakdirkannya, sudah tentulah Allah mengetahuinya. Bahkan Allah mengetahui sebelum lagi daripada perkara itu berlaku. Wala ratbin wala yabisin, dan tidaklah ada sesuatu pun yang basah atau yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya sudah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Qala al-Imam Nawawi, kata Imam An-Nawawi, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد
ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Jadi kata Imam Nawawi daripada Amirul Mukminin, ya, Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, timbul persoalan, bagaimana Imam Nawawi boleh berkata sedemikian? Maksudnya Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Itu satu perkara yang mustahil kerana Sayyidina Umar hidup di kurun, ya, di permulaan kurun, sedangkan Imam An-Nawawi di kurun yang ketujuh yang sudah terkemudian, ya, sangat terkemudian. Jadi itu pun perlu kita ketahui bahawasanya manhaj atau metod Imam Nawawi dalam menulis buku ataupun kitab hadis ini ialah beliau memotong sanad antara Imam Nawawi hinggalah ke Sayyidina Umar. Kerana kalau disebutkan setiap hadis sanad daripada Sayyidina Imam Nawawi sampai ke Sayyidina Umar, maka akan jadi panjanglah buku ini, ya. Maka akan berganda-gandalah ketebalan buku ini. Maka perlu kita ketahui itu dulu. Kerana sebahagian mereka yang tidak tahu, mereka akan menuduh bahawasanya Imam Nawawi menipu ke? Bila masa Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sayyidina Umar? Dah ni kata wa'an Amirul Mukminin, maknanya daripada Sayyidina Umar ni. Jadi itu perlu kita faham, ya. Sebab itulah pentingnya untuk kita baca mukaddimah setiap buku, ya. Baca pendahuluan, apa penulis, apa gaya bahasa dan apa metod, ya, manhaj yang penulis itu gunakan dalam menulis bukunya. Baik, wa'an Amiri al-Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, daripada Amir Mukminin, ya. Amirul Mukminin ini gelaran lah kepada Sayyidina Umar. Amir maknanya ketua, Al-Mu'minin maknanya bagi orang-orang yang beriman. Dan Sayyidina Umar segan, ya, untuk menggunakan istilah khalifah Rasul, pengganti Rasul. Tengok, para sahabat semua segan untuk menggunakan istilah khalifah Rasul. Sebaliknya mereka lebih selesa dengan Amirul Mukminin, maknanya ketua, ya, wakil untuk orang-orang yang beriman. Kerana ketinggian Nabi SAW. Jadi mereka merasakan tidak layak untuk digelar sebagai khalifah Rasul. Khalifah maknanya pengganti. Bagaimana aku nak mengganti Rasulullah? Ya, Rasulullah insan yang sempurna. Baik, Abi Hafsin, ini kunyahnya seperti yang kita dah sebut. Umar, namanya Ibni Al-Khattab, anak kepada Al-Khattab, Ibn Nufail. Ini disebutkan nasabnya sampailah kepada Ghalib, ya. Kalau tuan-tuan lihat, ya, nasab Rasulullah SAW dan nasab Sayyidina Umar ni ada bersambung. Al-Qurashi, ya, daripada bangsa Quraisy, Al-Adawi radhiyallahu taala anhu qala, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innama al-a'malu binniyat. Jadi Sayyidina Umar, tuan-tuan, beliaulah yang antara sahabat yang dekat, ya, dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi, ya, Nabi pernah bersumpah, ma laqiyaka asyaitanu qattu, tidaklah syaitan, ya, terserempak denganmu, ya, salikan fajjan, dalam satu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjika, nescaya syaitan akan lari, memilih jalan lain daripada jalan yang engkau berada di situ. Lihat, tengok Nabi SAW puji Sayyidina Umar, dan pujian Nabi tidak pernah tidak benar, ya, kerana Nabi SAW maksum. Masya Allah, tengok kelebihan Sayyidina Umar, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi dalam hadis lain juga ada pernah bersabda, lau kana ba'di nabiyyun, sekiranya ada lepasku Nabi lagi, lakana Umar, ya, Ibn Al-Khattab, nescaya Umar lah Nabi tersebut, ya. Riwayat At-Tirmizi. Nabi kata kalau, tengok Nabi sebut lau. Baik. Dan Sayyidina Umar
masuk ke Islam pada tahun ke-6 ya daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan 537 hadis ya. 537 buah hadis, dan kisah beliau berhijrah ya yang masyhur ya, diriwayatkan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Tak ingat ya apa kata-kata Sayyidina Umar sebelum beliau keluar berhijrah, dan beliau satu-satunya sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan ya. Semua sahabat semua tak berani kerana waktu tu bahaya ya. Jadi Sayyidina Umar sebelum keluar berhijrah tu beliau kata, man arada an taskalahu ummuhu. Jadi sesiapa yang ingin ibunya kehilangan anak, au yutima waladah, atau yang ingin anaknya menjadi yatim ya, au yurammila zaujah, atau ingin isterinya menjadi janda, falyalqini, maka marilah bertemu dengan aku, falyalqini wara'a hadzal wadi, di sebalik lembah ini. Tengok sampai begitu sekali Sayyidina Umar ya, berani, subhanallah. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang Sayyidina Umar, kana Islamu Umar fathan, adalah keislamannya Sayyidina Umar itu fathan, satu pembukaan yang besar bagi umat Islam ketika itu. Wa kanat hijratuhu nasran, dan penghijrahannya adalah nasran, sebuah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membantu umat Islam ya. Wa kanat imaratuhu rahmah, dan pemerintahannya rahmah buat masyarakat, subhanallah. Dan pemerintahan Sayyidina Umar selama 10 tahun setengah ya. Dan kisah beliau wafat, meninggal tu maklumlah, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika beliau sedang solat subuh ya, pada tahun 23 Al-Hijrah. Baik, apa kata Sayyidina Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda, sesungguhnya amalan itu binniyat, dengan niat. Jadi niat, hadis niat ni amat masyhur ya tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, kebanyakannya ulama meletakkan hadis niat ni di pertama, hadis yang pertama, kerana betapa pentingnya niat ini ya, menunjukkan berapa pentingnya perbahasan kaitan dengan niat. Dan ramai ulama-ulama Islam yang menulis kitab khas ya, bincang pasal niat sahaja, hatta satu hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini ya, Imam As-Suyuti menulis satu kitab yang agak tebal pada saya, hanya menghuraikan hadis ini sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga saya namanya Muntahal Amal fi syarhi hadisi innamal a'mal. Mana Imam Suyuti menulis kitab khas menghuraikan hadis niat ini saja. Dan itu banyak perbahasan dia, agak tebal, menunjukkan berapa pentingnya. Dan ada juga kalau kita lihat ulama-ulama lain seperti Imam Al-Qarrafi ada menulis kitab Al-Umniyah fi Idraki An-Niyah, dan Al-Habib Sa'ad pun ada menulis risalah kecil namanya An-Niyat. Dalam tu dia himpunkan segala-segala niat. Maknanya penting untuk kita baca risalah seperti ini. Dia tulis niat daripada kita bangun tidur sampailah ke akhir hari. Mana niat nak belajar, apa niatnya? Niat untuk keluar rumah, apa? Kita perlu sentiasa niat ya. Bersesuaian dengan bab yang Imam Nawawi letakkan ini, katanya ihdarin niyah, maknanya menghadirkan niat, maknanya menunjukkan kita yang perlu menghadirkan niat itu, bukannya bergerak sesuka hati ya, pergi saja ke mana-mana dengan sembrono tanpa ada sebarang niat. Rugi, kerana amalan niat ni sebuah amalan yang besar. Nanti kita akan bincang. Jadi
Hatta ulama Jawi kita, ulama Melayu kita pun ada menulis ya. Kalau tuan-tuan rajin beli kitab-kitab Jawi, ada yang saya jumpa yang membahaskan niat tapi dari sudut fiqh lah, dari sudut fiqh, seperti Kashful Kiram fi Bayani Niyati Takbiratil Ihram, ya, karangan Syekh Muhammad Zain Al-Ashi. Al-Ashi maknanya daripada Aceh. Dan juga Syekh Ismail Abdullah Al-Khalidi juga ada menulis risalah pada membicarakan muqaranah urfiyah dan tauzi'iyah dan kamaliyah. Itu memang khususlah perbahasannya niat di dalam takbiratul ihram juga, ketika di dalam solat. Baik, kita langsung masuk ke dalam hadis. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niat. Maka ulama ya khilaf dalam menafsirkan apa ya binniyat itu, apakah muta'allaqnya. Kerana kalam Arab ini penuh dengan hazaf, penuh dengan kalimah-kalimah yang tersembunyi, yang dihazaf. Jadi tujuan hazaf tu banyaklah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Apa yang dengan niat tu? Apa yang dengan niat? Jadi sebagian ulama menafsirkan innamal a'malu takmulu binniyat. Takmulu binniyat, maknanya amalan-amalan itu sempurna, hanya sempurna dengan niat. Hanya sempurna dengan niat. Bila sebut sempurna maknanya bukan syarat sah lah. Jadi sebab tu ada sebahagian ulama yang mengatakan tidak perlu berniat ya dalam ibadah. Hanya mereka melihat niat itu hanyalah sebagai kesempurnaan saja ya. Jadi mereka menafsirkan dan mentakwilkan bahwasanya innamal a'malu takmulu, sesungguhnya amalan-amalan itu takmulu, sempurna bin niat, dengan niat ya. Ada juga ulama lain yang menafsirkan mentakdirkan ya pada lafaz yang hazaf itu adalah tuhsabu, tuhsab, innamal a'malu tuhsabu bin niyah, sesungguhnya amalan-amalan itu tuhsabu, maknanya dikira atau kita kata sah ya, untuk dikira sebagai ibadat yang sah bin niyah ya, hanya dengan niat. Maknanya tanpa niat ibadah itu tidak sah ya. Kita sembahyang tanpa niat, masuk macam tu saja, angkat takbir, rukuk sampai semua salam, tanpa ada niat tak sah. Maknanya solat itu seperti tidak solat. Kerana apa? Kerana ibadah tidak sah. Jadi ada sebagian ulama menafsirkan sebegitu, seperti mazhab kita lah Al-Imam Asy-Syafi'i ya, mazhab kita wajib berniat. Dan ada sebagian ulama juga yang menafsirkan dengan innamal a'malu tuqbalu, maknanya diterima bin niyat. Ini dah masuk tuqbal, maknanya makbul, diterima. Ini sudah masuk dalam skop ikhlas. Ikhlas maknanya buat tu kerana apa? Kerana Allah atau kerana selain Allah. Baik, innamal a'malu binniyat. Innama, lafaz innama tu tuan-tuan ya, lafaz tu di dalam bahasa Arab kita panggil adatu hasrin, maknanya adat yang alat sebagai alat untuk hasar, maknanya untuk mengepung atau untuk mengecikkan lagi skop sesuatu itu ya. Sebab tu kalau kita baca kita tengok antara kegunaan innama ni ialah untuk menetapkan sesuatu hukum dan menafikan lain daripadanya ya. Contoh kita kata Zaidun qa'imun ya, Zaidun qa'imun, maknanya Zaid seorang yang berdiri ya. Jadi bila kita sebut macam ni, statement seperti ini, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, dia tidak menafikan orang lain pun turut berdiri ya. Tetapi bila kita tambah lafaz innama ini, seperti dalam hadis ini, innama Zaidun qa'imun, maka dia dikecilkan skop tu dan dia menafikan yang selain daripada skop ini
maka dia akan menjadi innama Zaidun qa'imun, maknanya hanya Zaid yang berdiri. Maknanya selain Zaid tidak berdiri. Kita nafi yang selain Zaid tu. Kita tetapkan hukum berdiri tu kepada Zaid sahaja. Itu kegunaan innama. Baik. Innamal a'malu binniyat. Jadi sebab tu kita kalau kita guna tafsiran yang mengatakan tuhsabu, innamal a'malu tuhsabu binniyat, maknanya hanya amalan yang niat saja tuhsab, dikira, maknanya sah. Maknanya selain yang amalan yang tidak diniatkan tidak sah. Nampak tu tuan-tuan? Tu kegunaan innama di sini. Sebab kalau tidak ada innama ni kalau hadis ini datang dengan al-a'malu binniyat, al-amal binniyat, maknanya amalan-amalan itu sah dengan niat, maka boleh jadi sahaja ada amalan yang lain tidak berhajat kepada niat. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang itu, ma nawa, apa yang diniatkan, apa yang diniatkan. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan sesiapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maknanya hijrah waktu itu ialah daripada Mekah kepada Madinah, dari Mekah ke Madinah, sesiapa yang mengikut Nabi, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu sempurnalah, maknanya maka hijrahnya itu ialah benarlah untuk kepada Allah dan Rasulnya, maknanya sempurna. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan sesiapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk mendapatkan habuan dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana seorang wanita supaya dia bernikah dengan wanita itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, maka tujuan hijrahnya, maknanya itulah yang dia akan dapat, kalau diinginkan habuan dunia, maka itulah yang dia akan dapat, maknanya terhenti sekadar itu saja, tidak sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kerana untuk menikahi seorang wanita, maka itulah sahaja yang dia akan dapat. Jadi kalau kita lihat gaya bahasa hadis ini, tengok, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maknanya barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tengok, dia ulang, hadis ini mengulang kembali hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Adapun yang ayat yang seterusnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka tidak diulang di sini. Tengok kalam Nabi, adapun yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya diulang kembali, maknanya lafaz yang sama, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, kerana kemuliaannya, dan menunjukkan kemuliaan. Manakala hijrah kepada dunia dan imra'ah, atau kerana ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, Nabi tidak mengulang lafaznya kerana menunjukkan kurangnya dan hinanya niat sebegitu, niat yang hanya terhenti kepada dunia, maknanya bukan kerana Allah dan Rasulnya. Dan kenapa didatangkan contoh perempuan di sini, sedangkan kalau dunia itu pun, ayat yang waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, mereka yang hijrahnya kerana dunia, itu pun sebenarnya sudah merangkumi, kerana dunia ini sudah merangkumi semua yang di dalam dunia ini, termasuklah wanita. Tapi disebut juga wanita di sini kerana menepati waqi', hal yang berlaku ketika itu. Ini boleh juga dikatakan sebagai asbab wurudul hadis, maknanya sebab yang timbulnya, sebab kepada Nabi sebutnya hadis ini, kita panggil asbabu urudi al-hadis, kerana ada seorang lelaki atau seorang sahabat
yang ingin meminang seorang wanita di Madinah. Kemudian ditolak dan diletak syarat kalau ingin menikahinya kenalah ikut berhijrah, berpindah ke Madinah. Maka sahabat itu pun ikut sekali berhijrah. Dan wanita itu masyhur dengan panggilan wanita itu adalah Ummu Qais. Maka lepas daripada itu sahabat memanggil orang yang berhijrah tadi kerana Ummu Qais tu dipanggil Muhajiru Ummi Qais. Maksudnya orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Lihat. Subhanallah. Ya. Baik. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini, ya, hadis innamal a'malu binniyat ini 1/3 daripada Islam. Ya, merangkumi 1/3 daripada Islam. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi cuba menerangkan, ya, sebab kenapa dikatakan 1/3 daripada Islam itu kerana amalan seseorang itu tak lari daripada sama ada amalan dengan hati atau niat. Ya, yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan anggota, jawarih, anggota tubuh badan kita. Maka sebab itulah tengok ada 3 bahagian. Maka hadis ini merangkumi segala amalan yang berkaitan dengan hati. Jadi amalan hati itu lebih mulia dan lebih kuat. Ya. Kerana itulah disebut niyatul mu'min khairun min amali. Ya, niat seorang mukmin itu lebih kuat daripada amalannya, amalan zahirnya, ya, amalan lisan dan amalan anggotanya. Tapi itu tidaklah bermakna kita lakukan amalan hati dan meninggalkan amalan yang lain. Tak boleh macam tu. Tak boleh seperti itu. Ini kita ingin menjelaskan darjat amalan hati itu. Kenapa lebih mulia? Kerana amalan dengan lisan atau anggota, ya, kita berzikir, kita baca Quran, atau amalan dengan anggota, kita sembahyang, ya, tahajud, qiyamul lail, terkadang dimasuki oleh sifat riak. Berbeza dengan amalan hati. Kerana seseorang tu jika sudah niat, ya, tetap dah niat dia kerana Allah, maka tidak akan datang dah selain Allah. Kita dah niat, Allah ikhlas. Kita niat datang ke masjid, niat dalam apa-apa saja ibadah. Kerana niat itu sendiri dalam hati. Ya. Hati ni dia sama ada salah satu daripada 2 saja. Ya, sama ada kerana Allah ataupun bukan kerana Allah. Sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jadi bila seorang tu sudah betulkan niat dia dengan makna ikhlas, maka tidak mungkin akan datang perasaan tidak ikhlas itu. Ya, berbeza dengan amalan yang secara lisan dan anggota tadi. Ya, kadang-kadang kita sembahyang, tiba-tiba datang ujub, datang riak, datang berasa, oh ya, aku ni dah cukup baik, ya, dah cukup taat dah ni. Orang tu tak sembahyang sunat. Aku ni setiap kali lepas solat fardu berapa kali sunat aku buat ni. Tengok, kadang dihinggapi oleh penyakit-penyakit sifat mazmumah seperti itu. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Hatta amal hati ni pun di dalam hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, ya, bihasanah, dengan ingin membuat satu kebaikan, falam ya'malha, ya, dia tidak pun melakukannya lagi, katabahallahu, Allah dah tulis dah, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Niat saja Allah dah tulis, ya, hasanah kamilah. Allah dah hadiahkan dah kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Tengok betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa mudahnya agama kita Islam ni. Dengan amalan hati saja pun sudah dapat ganjaran yang besar. Dan antara amalan niat ni, wajiblah kita kena tahu apa yang diniatkan, ya. Ini pun tergolong dalam ilmu an-niyah. Maknanya kita bila niatkan sesuatu itu, mestilah kita ada ilmu tentang sesuatu itu. Kalau tidak, kita tak boleh. Macam mana kita nak niatkan sesuatu itu? Seperti kita nak niat untuk solat, maka kita perlu tahu, ya, hukum hakam tentang solat, rukun solat, syarat-syarat solat, semua perkara yang membatalkan solat.
Hatta kalau seseorang dipaksa untuk keluar daripada agama sekalipun, ya. Dia dipaksa, diletak pisau di tekak, ya, atau parang. Kata cakap, keluar agama, murtad. Jadi dalam keadaan tu, dia tak mahu keluar agama. Ya. Tapi dia terpaksa sebut untuk keluar agama kerana nak selamat daripada ugutan tersebut. Tapi niatnya masih Islam. Maka, lihat. Hukum orang tu masih Islam. Ya. Kerana dia makruh, dia terpaksa. Ya. Dia dipaksa dan diugut. Jadi lihat tengok kekuatan hati, ya, kekuatan amalan hati, ya, lebih kuat daripada amalan lisannya. Subhanallah. Baik. Muttafaqun. Kita kembali baca. Hadis sudah habis dibaca. Kemudian Imam Nawawi kata muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaq maknanya sepakat. Ya, Imam Nawawi dah cerita dah. Dah bagi tahu awal-awal dalam mukadimahnya itu, kalau disebut muttafaq tu maknanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim lah tu. Dan ini pun untuk hadis pertama ni, ya, beliau sebutlah rawahu imam al-muhaddisin, dan telah meriwayatkan hadis ini kedua orang imam bagi al-muhaddisin, ahli-ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Imam Bukhari lah, ya, yang masyhur dengan Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail. Ismail nama ayahnya. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ya, Imam Muslim lah. Ya. Namanya Muslim bin al-Hajjaj. Riwayat di mana? Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya. Maknanya kitab sahih yang masyhur itulah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dikarang oleh Imam Bukhari. Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim. Fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubil musannafah, yang mana kedua itu asahhul kutubil musannafah, mana kitab hadis yang paling sahih, yang paling kuat, ya, yang paling kuat. Ya, maknanya kedua itu bila berhimpun, ya, sebab tu dia sebut muttafaq alaih, kedua itulah yang paling sahih. Adapun kalau antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka Sahih Bukhari lebih tinggi daripada Sahih Muslim kerana syarat-syaratnya lebih ketat, ya, daripada Imam Muslim. Baik. Jadi saya kira setakat ini sahaja dulu, insya-Allah. Kita akan bersambung di kuliah yang seterusnya, yang keempat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, dan kerana saya ucapkan jazakumullahu khairan kerana sudi mendengar kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.